Okey. Okey, kita ulang sikit lah. Okey, seperti yang sedia maklum lah. Bila kita sebut tentang hukum nun mati dan tanwin, dia menceritakan tentang huruf nun yang tidak berbaris ataupun kita kenal sebagai nun sukun ataupun nun mati. Dalam bahasa Arab dia nun as-sakinah. Okey, bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka dia ada pengkelasan dia, apakah hukumnya. Jadi bila kita cakap tentang izhar, tentang idgham, tentang ikhfa, tentang iqlab, kita cerita tentang nun itu. Okey, nun itulah yang nak diizharkan, nun itulah yang nak diikhfakan, diiqlabkan ataupun juga diidghamkan. Okey, kita tak bercakap pun tentang huruf selepasnya. Dan kena ingat apa jua hukumnya antara 4 hukum ni ataupun 5 bila kita pecahkan idgham, dia tak ada memberi kesan kepada bunyi huruf selepasnya. Okey, dia tak ada memberi kesan kepada bunyi huruf selepasnya. Kalau qaf itu berbaris atas, bunyi dia qa, maka dia tetap bunyi qa. Dia takkan jadi bunyi lain. Yang berubah hanya pada nun. Sebab itu tajuk dia nun mati dan tanwin. Dan kita ulang juga sikit. Maka bila kita sebut tanwin, kita faham bahawa tanwin juga adalah nun mati. Dia ada bunyi nun mati. Dia tak ada dalam tulisan, tapi dalam bacaan dia ada. Okey? Okey, insyaAllah. Kita sambung. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ni 20. Boleh cek. Saya dalam perjalanan. Okey. Ya. Okey. Makhraj saya harap boleh ingatlah ya. Makhraj dan dan sifat. Sebab bila kita masuk bab ikhfa ni memang kena tahu makhraj huruf. Kalau tak kita tak boleh nak buat macam ni ikhfa hakiki tu. Okey, kita akan pergi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Okey, kita akan pergi kepada iqlab dulu. Okey, bab nun mati dan tanwin, kita pergi kepada iqlab. Iqlab belum kan? Okey, iqlab muka surat 69. Okey. Nah. Apa maksud iqlab? Apa maksud iqlab? Tukar. Apa perkataan lain yang berkaitan dengan iqlab ni? Apa? Memalingkan. Itu dia punya maksud lah. Maksudnya daripada perkataan iqlab ni, qalbun. Qalbun juga adalah daripada kata dasar ni, kata ni, qalbun. Qalbun ni apa? Hati. Jadi hati kita pun bertukar-tukar, berbolak-balik. Sebab tu nama dia qalbun. Okay, hati kita berbolak-balik. Sekejap rasa okey, sekejap rasa tak okey, sekejap macam kita join kelas, kita rasa seronok pada mulanya, lepas tu dia berbolak-balik, dia hilang semangat. Lepas tu kadang-kadang ada orang baik, dia boleh tukar menjadi jahat. Sebab hati kita ni berbolak-balik. Iman juga yazid wa yanqus. Jadi macam tu juga iqlab ni maksudnya tukar. Okey, dia tukar. Jadi bila kita faham, automatik kita dah tahu bila nun mati bertemu dengan huruf iqlab, ada satu sahaja huruf iqlab iaitu ba. Okey? Ada titik pula. Iaitu ba. Kalau bahasa Arabnya apa? Nakol apa? Nakol tu pindah. Nakol itu pindah. Kita cerita tentang nak pindahkan baris sekian-sekian ke huruf sebelumnya. Contohnya macam bi'salismu tu. Itu nakol. Kita pindahkan baris yang asalnya daripada hamzah pada bi'sal ismu. Kita pindahkan kepada lam sebelumnya yang mati. Maka lam itu dapat baris bawah, hamzah tu hilang. Jadi sebab tu jadi bi'salismul. Itu nakol. Nakol pindah. Qalbun ni tukar.
Jadi kalau kita faham dekat sini, nun mati bertemu dengan ba. Ba satu sahaja huruf iqlab iaitu ba. Nun mati bertemu dengan ba pada contoh Mim ba'di. mim ba'di. Asal dia min ba'di. Min ba'di. Okey, jadi ditukarkan. Ditukarkan apa? Saya kata tadi pada awal, kita cerita tentang nun mati, maka nun mati inilah yang ditukar. Tukar kepada huruf mim. Yuqallibu nunun miman. Tukarkan nun kepada mim. Sebab itu ulama tajwid dah tolong kita, dah letak dah tanda Mim kecil. mim ini. Okey, jadi kita tak boleh baca min. Kita kena rapatkan bibir mim berserta dengan dengung dua harakat. Mim ba'di. Okey, mim ba'di. Itu maksud tukar, maksud iqlab. Tukarkan nun mati kepada mim. Okey, sama juga keadaan kalau dalam tanwin. Okey, kalau dalam tanwin seperti contoh di sini. Okey, kalau tanwin asal dia macam ni. Sami. Okey, asal dia macam ni lah. Sami. Okey, jadi bila dah ditukarkan kepada mim, maka ulama tajwid dia buang satu, dia tulis mim. Okey, menandakan kita dah tak baca un. Kita baca Kita rapatkan bibir kerana huruf nun itu dah ditukar kepada mim mati. Okey? Berserta dengan dengung. Dia mahraj yang sama lah Ustazah. Kan? Makhraj apa? Mahraj dia maknanya mahraj Ya. dalam tu mim dengan ba tu yang sama. Betul. Jadi kita buka mulut sahaja untuk sebutan ba. Mim ba'di. Sami'un basir. Okey, jadi itu dia punya sebutan lah. Ada lagi beberapa contoh dalam buku. Okey. Baik. Okey, tentang sekejap, saya tutup dulu. Tentang cara merapatkan bibir. Kan cara merapatkan bibir. Dia ikut pada guru lah. Kalau saya dulu, saya dapat dengan guru yang mengatakan tukar. Sebab kita dah tukar nun kepada mim. Maka kita ikut cara sebutan mim lah. Mim ba'di. Okey. Tapi lazimnya kalau kita dekat Malaysia ni selalu dapat dengan cara kita renggangkan sedikit kan. Mim kita buka sikit. Okey, kita bukakan sikit. Tapi kalau saya mengaji dulu dengan Syekhah kata rapatkan. Jadi bergantung pada apa yang kita dapat daripada guru kita yang kita talaki lah. Okey. Jadi dua-dua tak salah pun. Okey. Kalau saya mengaji dia kata rapat sebab alasannya sebab kita dah tukar. Kita dah tukar nun kepada mim. Maka dah tak ada nun dah sekarang. Dah yuqallibu. Kita dah tukarkan. Okey, maka jadi mim. Bila kita sebutan mim, maka sebutan mim adalah syafatain, dua bibir. Jadi mim, okey, rapatkan. Tapi untuk yang kata kena renggangkan sikit, sebab dia nak ikhfa tu maksudnya dia nak sembunyikan, nak melemahkan bunyi dia. Jadi mim, bunyi dia lemah. Bermakna dengan mim. Okey, dia bergantung pada cara yang kita dapatlah. Okey. Jadi tanda-tanda dia senang je lah. Ulama tajwid dah tolong kita dah. Letak tanda mim tu automatik kita tahu. Cuma hati-hati kadang-kadang bila kita baca pada tanwin di hujung ayat. Bukan hujung ayat, dia ayat terakhir dalam surah. Perasan tak? Kadang-kadang dia ada juga mim. Sebab apa ada mim? Walaupun ayat tu dah akhir dah. Sebab bila nak wasal. Bila nak wasal, dia bersambung dengan bismillah pada surah yang baru. Sebab kadang-kadang bila saya dengar orang ngaji ni, kadang-kadang dia baca sami, contohnya
ayat akhir tu basiron. Lepas tu ada mim. Sebab apa? Sebab bertemu dengan ba pada bismillah. Jadi dia berhenti dengan basirom. Macam tu kan. Jadi tak boleh lah. Tak kena lah. Tapi mungkin dalam kelas ni tak ada lah yang macam tu kan. Semua dah tahu Jadi bila berhenti dia jadi mat iwad. Ustazah, Ya. mim dengan ba, huruf mim dengan ba, mana yang lebih ketat bibir tu? Mana lebih kuat, mana lebih ringan? Dia kan kalau kita ikut pada perbezaan di antara itba' asyafatain ataupun furjah khafifah, ni istilah bahasa Arab itba' asyafatain tu ialah menempel ataupun melekatkan bibir. Macam kita baca idgham lah, sama dengan kalau kita baca idgham kan. Idgham syafawi. Idgham syafawi, ikhfa' syafawi, idgham syafawi ada ikhfa' syafawi kan. Okey. Jadi bila kita nak baca, itba' ini adalah hanya merapatkan. Dia bukan mengetap. Bukan mim. Tak boleh macam tu. Okey. Kita hanya rapatkan sahaja. Kalau yang kedua, furjah khafifah tu ada ruang lah. Macam yang selalu kebiasaan masyarakat kat Malaysia ni buat. Kita kat Malaysia ni buat, kita akan furjah khafifah baina syafatain. Dia ada sedikit ruang di antara kedua-dua bibir. Tapi kalau yang itba' asyafatain itu hanya merapatkan, kita bukan mengetap. Mim susah lagi susah kalau kita ketap. Sebab kita nak sebut ba, kita tak perlu ba macam tu. Susah kan nak sebut? Dia hanya rapat bibir. Okey, sebab kita nak sebut ba selepas tu mim ba di. Okey, dia begitu caranya. Jangan kita getap. Biduni syiddah. Okey. Kita itba' syafatain sahaja, merapatkan sahaja, bukan kita getak bibir. Itu cara sebutan dia lah. Okey. Agak-agak kenapa kalau ba ni jadi huruf iqlab? Dia huruf Apa yang sama? Hmm? Di bibir, dua-dua di bibir. huruf bibir. Itu kalau mim, tapi kalau dia dengan nun, kenapa dia tak boleh diizharkan je? Sedangkan makhrajnya lain. Dia hampir. Okey, sebab dia berkaitan dengan sifat. Tu saya kata kalau kita cakap makhraj saja dia tak berapa cukup. Dia berkaitan dengan sifat. Sebab ba dengan huruf ba ni dia banyak persamaan pada makhraj dan sifat. Boleh tengok pada muka surat 70 tu. Tengok dia dah buat dah tu. Nun, mim dan ba. Kan? Banyak persamaan sifat. Bila banyak persamaan sifat pun susah nak buat. Maka diiklabkan. Okey. Baik, itu tentang iqlab. Okey. Selesai iqlab. Iqlab senang je satu huruf. Baik, kita pergi kepada ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki muka surat 71. Okey, muka surat 71. Bila kita cakap tentang ikhfa', nak tak nak kita kena tahu makhraj huruf. Kalau tak susah kita nak buat. Okey. Jadi bila kita bercakap tentang nun mati, ikhfa' hakiki ni berada di bawah tajuk nun mati dan tanwin, maka di manakah makhraj nun mati? Makhraj nun hujung lidah ke Hujung lidah ke gusi depan. Ke pangkal gusi depan. gusi atas Gusi bukan atas. gusi depan, lelangit atas. Tapi dia bahagian depan kan. Okey, dia bukan dalam dia depan je. Okey, kalau yang gusi dengan gigi tu itu ta, dal dan ta. Di belakang okey. sikit lah Ustazah ya. Ya, dia lelangit. Kita dah panggil dia lelangit. Kita tak panggil dia gusi. Kalau yang gusi dan gigi kacip tu, itu dal, ta, ta. Okay, kalau yang lam, nun dengan ra ni kita dah panggil dia lelangit. Langit keras. Langit keras, langit lembut yang qaf, kaf qaf. Okey, baik. Okey, jadi kita tengok ikhfa' hakiki. Apa maksud ikhfa'? Memasuk. Menyembunyikan. Sembunyi, masuk idgham. Ikhfa' sembunyi. Okey, sembunyi. Bila benda dah sembunyi, kita nampak lagi tak? Jelas tak dia di depan mata? Nampak tak? Ini lawan dia kepada izhar. Nampak? Bila benda dah sembunyi, kita menyembunyikan satu benda, kita letak dia di tempatnya tak? Tempat kebiasaannya tak? Dah tentulah tak. Kalau nun itu kebiasaan tempat ni orang dah tahu dah, tempat dia adalah di langit, maka bila kita kata kita sembunyi, bila kita kata kita ikhfa', kita tak akan letak dah di tempatnya.
Okey, dia bukan sekadar ikhfa dengung, izhar tak dengung. Okey, dia bukan sekadar itu. Dia kena tahu. Bila kita tahu maksud, insya-Allah dia senang. Bila kita tahu ikhfa itu adalah sembunyi, maka sembunyikan dia daripada tempatnya, iaitu nun mati itulah. Itu pertama. Bila kita cakap pasal ikhfa. Okey, yang kedua, okey, sembunyi itu maksudnya kita hati-hati hujung lidah jangan sentuh makhraj nun. Itu lebih senang faham. Hujung lidah jangan sentuh makhraj nun. Dia bukan sekadar kita baca dengung, asal tak dengung tak. Tak boleh. Okey, pantang larang yang pertama, dia tak boleh sentuh huruf makhraj nun. Sebab dia dah sembunyi. Dia dah sembunyi, kita dah tak letak kat tempatnya. Okey. Maka yang kedua, kita pergi kepada huruf ikhfa ada 15. Okey, huruf ikhfa ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, ra, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf dan kaf. Kita kena tahu semua makhraj huruf ni. Kita kena tahu semua makhraj huruf ni. Sebab apa? Sebab bila kita pertama tadi kita dah nak sembunyikan lidah kita daripada makhraj nun, tapi lidah kita nak pergi ke mana? Maka lidah kita ready untuk ke makhraj huruf selepasnya. Kita tak sentuh ya, kita ready saja. Kita belum sentuh. Ready. Okey, sebab kalau kita sentuh lidah kita, hujung lidah ni di mana-mana, tempat pun sebenarnya, nun tu akan bunyi jelas. Contoh kalau saya keluarkan lidah, min, hujung lidah keluar, min, tapi dengar tak nun tu jelas? Jelas. Dia jadi izhar. Jadi kita hanya ready. Okey, itu cara ikhfa sebenarnya. Okey, kalau semua ada buku tu boleh buka muka surat 71 tu. Kita tengok satu-satu huruf ikhfa. Satu persatu huruf ikhfa. 23, 22. Okey, huruf ta. Okey. Jannatin ta. Kat mana makhraj huruf ta? Atas belakang gigi. Atas, belakang. Okey, betul. Di atas, betul. Di belakang. Di belakang gigi kacak atas. Okey, belakang gigi kacak atas. Di antara gigi dan gusi tu, dekat situ ada ta, dal dan po. Jadi, kita dah tak sentuh huruf nun punya makhraj. Yang kedua, hujung lidah kita ready nak sebut dekat ta tu. Okey. Jannatin ta. Dan jaga juga sama ada huruf ini isti'la ataupun istifal. Bila istifal maka yang belakang tak payah buat apa-apa lah. Lidah yang belakang. Sebab bila kita cerita tentang isti'la ataupun istifal, kita tengah cerita tentang pangkal lidah. Ingat kan? Kita belajar sifat, maka yang belakang tak perlu buat apa-apa. Jika dia huruf istifal, maka bunyi dia tinta, tinta. Okey. Yang kedua huruf sa. Sa, hujung lidah kita nak keluar kan? Ya. Kita ready. Okey. Qawlan, lan, sa. Jangan sentuh lagi. Jangan sentuh. Kalau sentuh lan, beza lan. Bunyi dia beza. Boleh dengar nun tu jelas ataupun tidak jelas. Okey, maka kita ready sahaja. Nak sebut sa, ya. Baru sebut sa. Qawlan saqila. Contohnya. Boleh? Okey. Begitu juga huruf-huruf seterusnya. Jim. Mana makhraj jim? Tengah lidah. Tengah lidah. Min. Lidah dia nak naik atas kan? Jangan naik lagi. Min. Itu naik tengah tu. Ataupun shin kan. Shin pun tengah lidah. Yan syur. Jangan naik. Yan. Naik tengah lidah. Yan. Tak boleh. Bila naik, dia jadi jelas nanti. Okey. Jadi untuk huruf-huruf istifal ni sama je lah. Ready sahaja. Kalau macam zai dan sin. Okey, zai, sin saya langkah sikit. Zai dan sin. Sebab dal dengan zal ni dah ada contoh pada ta dan sa.
Zai dan Sin dia satu tempat dengan Sad. Dia juga, so tiga-tiga ni adalah huruf ikhfa. Tapi sifat dia berbeza. Zai dan Sin huruf istifal, Sad huruf isti'la. Jadi bila kita baca untuk hukum isti'la, kita dengungkan nun mati, jaga hujung lidah daripada terkena makhraj nun, hujung lidah ready di belakang gigi kacip bawah dan pangkal lidah kena tinggikan. Sebab tu bila baca dia bunyi macam mana? Bunyi tebal kan? Yang surukum. Dia tak baca yang nampak? Beza dia punya bunyi tu, tebal tak tebal. Baik. Ustazah, maknanya Ya huruf saya. ni lidah, okay. Lidah kita dah ready nak terangkat lah. Cara yang Ya. Sebab bahayanya kadang-kadang bila orang baca ikhfa ni dia tak jaga isti'la ataupun istifal tu, bila dia baca nipis yang agak-agak keluar huruf apa? Keluar huruf sin. Yang sur. Tapi kalau dah siap-siap, ready tak? Yang angkat dah kan? Yang nampak? Dia akan bunyi tebal. Itu ikhfa. Nah, dia lebih baik dan cara terbaik adalah dengan musyafahah lah, berdepan, bertalaki. Kita doakanlah berakhir COVID ni kan. Semoga kita boleh bertalaki dan tengok. Kadang-kadang kita nak tengok lidah semua tu kan. Macam mana kan. Jadi huruf isti'la untuk ikhfa ni ada sad, dad, ta, za, qaf. Qaf. Sad, dad, ta, za, qaf. Okay. So bila qaf pun bunyi dia tebal lah. Okay. Min qablu. Min qa. Okay. Okay, kita tengok pada cara bacaan. Muka surat 72 tu. Okay, ikhfa adalah sebutan di antara pertengahan. Dia yang tengah. Dia nak jelas pun tak, dia masukkan terus pada huruf selepasnya pun tak. Maka dia tengah-tengah. Di antara izhar dan idgham. Okay, jadi apabila nun sakinah atau tanwin bertemu 15 huruf ikhfa ni, maka kena dengung tanpa menzahirkan atau menggabungkan, iaitu idgham dengan huruf selepasnya. Jadi apa perkara-perkara yang harus diperhatikan? Pertama, hujung lidah hendaklah dikawal daripada menyentuh gusi. Oh, dia sebut gusi betul tadi yang dia sebut gusi Dia sebut langit yang bahagian atas depan tu. Jika ia sentuh akan menyebabkan nun itu dilafaz secara izhar. Yang kedua, jangan ada unsur gabungan. Maksudnya jangan masuk siap-siap pada huruf selepas tu. Contohnya mil sam, dia dah bunyi angin sa siap-siap. Contohnya mil sama qaulan, tak tahulah, saya pun tak kerti nak buat macam mana masuk ni kan. Tapi jangan terus masuk saja jadi idgham. Okey. Maka yang ketiga juga kena jaga. Bila kita kata dengung, kita kena jaga, kita dengung itu kita dah terus naik ke pangkal, ke rongga hidung. Bukan memanjangkan huruf sebelumnya. Contoh dia bagi kat sini, kuntum. Okey, jangan kita kadang-kadang kita nak buat ni bagi dengung, kita pun nampak? Ku tu yang kita tarik dulu. Oh, okay. Nampak? Dia tarik kat situ. Dia tarik kat situ sebenarnya kita dah tambah mat. Dia dah jadi apa dia orang panggil? Ikbak apa? Dia Memanjangkan. jadi apa ni saya pun tak tahu. Dia jadi mat dah juga. Dia jadi satu mat, lepas tu dia masuk dengung pula. Kun jadi gitu. Huruf Dia kaf. terus masuk. Kun. Okay. Okay. Dan satu lagi. Okay. Bila kita cakap pasal hukum nun mati yang bertemu dengan huruf dengung, kita nak dengungkan dua harakat. Okay. Dan bagaimana keadaan dengung bila sebelum nun mati itu hurufnya berbaris dhammah macam kuntum ni. Okay. Kuntum. Kita tengok ya. Kita nak sebut ku, kita muncung. Betul? Ku sebab baris depan. Kemudian kita nak dengung dua harakat, kita muncung lagi tak? Tak. Sebab muncung hanya untuk dhammah, bukan untuk dengung. Jadi jangan kita baca kun kita muncung.
Kita muncung 2 harakat. Okey. Kita muncung 2 harakat. Bahaya sebab dia tak boleh. Okey. Dia muncung hanya untuk dhammah ku. Jadi kita biasakan balik bibir ketika kita nak dengung. Kuntum. Dia sebenarnya bukan untuk ikhfa saja, untuk apa-apa juga bacaan yang contoh kalau nak buat di khawah. Sebelum dia dhammah, mustaqim. Kita nak leretkan sin kan? Kita muncung dekat mu. Sin tu jangan muncung dah. Bukannya mustaq. Bila kita muncung dia, sin tu akan berubah bunyi dia. Nak macam bunyi sad, nak macam bunyi shin, dia bercampur-campur. Nampak? Bunyi dia jadi tebal. Kalau kita duduk muncung je, jangan duduk muncung sangat. Muncung nanti kan, muka muncung je kan. Okay, muka. Okay. Mus. Kena jaga. Bila kita baca kadang-kadang bila terlalu laju, dia tak jadilah. Tak sempat. Mana sempat? Kan? Kalau kita baca Quran laju tak sempat nak buat semua tu. Jadi baca secara tartil. Baca elok. Kalau kita dah cakap betul ya, kita boleh pergi kepada hadar. Hadar ni speed yang inilah, lajulah. Okey. Ada tartil, tadu ya saya. Nak tanya, kalau kuntum tu ifak kena dua harakat. Ya. Kemudian yang macam kita muncung tu tak payah 2 harakat lah. Satu. Huruf yang berbaris 1 harakat. 1 harakat. Ku. Lepas tu ku. Lepas tu nak 2 harakat yang dengung tu, ifak tu. Nun dia lah. Ya. Nun tu 2 lah. Jadi ku tu 1. Kita sebut ku, itu dah 1. Ku. Kun. Dengung 2 harakat. Kuntum. Ya. Okey. Samalah macam apa-apa contoh yang lain. Mus. Okey, jangan mus sebab bunyi dia lain. Okey. Okey baik. Kemudian dia ada tulis kat situ. Dengung ifa itu sekadar 2 harakat dan dia kata ada 2 cara. Ini saya dah sebut tadi iaitu tafkhim tebal dan juga tarqiq nipis. Tafkhim ni menebalkan dengung. Dan sebenarnya tak payah buat pun. Tapi bila kita dah tahu sifat huruf tu, automatik dia jadi. Cuma untuk orang awam yang kita tak belajar sifat dia rasa susah, kita kata okey tebalkan bunyi dengung. Kita ajar budak-budak kan tebalkan. Jangan baca min qabli kan susah. Bila kita tak tebal dia bunyi qab. Dia bunyi kaf yang di qabli min qabli, tapi kalau kita dah tebalkan siap-siap min dia keluar qa. Okey, dia ada juga tarqiq, iaitu tipis, meringankan dengung apabila nun bertemu dengan huruf ikhfa selain huruf isti'la. Boleh? Okey, jadi jaga bila kita baca kena tebal lah. Yang zu ni huruf zat. Huruf za ni kena jaga. Sebab kalau kita tak tebal, makhrajnya sama dengan zal. Makhraj huruf za sama dengan zal. Jadi kalau kita tak tebal, afala yanzuru. Nampak? Yanzu. Kalau kita tak tebal siap-siap, yanzu dia keluar huruf zal. Yes. Boleh? Baik. Baik. Okey, dan kemudian dia ada cerita juga tentang tahap-tahap ikhfa. Okey, dulu kan ada orang yang ditanya saya, dia ingat tahap ikhfa adalah yang tafkhim tarqiq. Yang tafkhim tarqiq maksudnya tahap ni bila saya tanya tentang tahap ikhfa dia katalah tebal nipis tu lah, bunyi dengung tu tebal ke tak tebal ke, itu tak. Tahap ikhfa ni dia cerita tentang jarak. Tu saya kata nak tahu tahap ikhfa kena tahu makhraj huruf. Okey, kita tengok sikit saya kena tulis sikit yang ni.
Okey. Baik. Tahap ikhfa juga berbeza dia kata bergantung pada jauh atau dekatnya nun sukun itu dengan huruf-huruf ikhfa yang 15. Okey. Nah, saya ni melukis fail sikit lah. Tapi saya cubalah kan. Kata nak ni hidung. Mulut. Itu yang bezakan panjang dan pendek dengung tu kan Ustazah? Panjang pendek dengung tetap 2, tak ada lebih, tak ada kurang. Tak ada lebih, tak ada kurang. Nun dengung bunyi dia tetap Dua harakat. 2 harakat. Apa benda saya lukis ni? Okey. Ni lidah ya. Okey. Jadi dia cakap kat sini bahawa ikhfa tu terbahagi kepada 3 tahap. Okey, 3 sebutan. Okey. Sebutan ikhfa terbahagi kepada 3 tahap. Yang teratas ialah ta, dal dan ta. Kalau kita tengok makhraj ta, dal dan ta, katalah ini gigi, maka lidah akan pergi ke sini. Okey, ada ta, dal dan ta. Ini adalah tahap yang teratas, tertinggi. Kerana kedudukan huruf ni paling dekat dengan nun. Ingat, ini adalah kedudukan huruf 15 tu, huruf ikhfa. Jangan kira lam dengan ra sekali, lam dengan ra huruf lain. Ni di antara 15 huruf yang paling dekat dengan nun, 3 huruf ni. Okey. Jadi sebutan dia kata, bila dah kata dekat, sebutan dia nak ambil pada idgham. Tapi dia tak adalah idgham, dia ikhfa saja. Okey. Baik. Yang kedua, yang terendah adalah kaf dan qaf. Kaf dan qaf di mana? Di sini. Kat belakang ni. Keluar pula. Okey, kaf. Dia kat sini ya. Kaf dan qaf. Di sini. Ini adalah tahap terendah. Okey, kerana kedudukan huruf ni di antara 15 huruf ikhfa, huruf inilah yang paling jauh. Paling jauh dengan nun, sukun pada makhrajnya. Maka nak hampir bunyi pada izhar. Okey, kalau kita baca ming, bezanya hanya pada dengung sahaja. Ming, sebab lidah kita dah naik ke atas tu, dah sentuh dah tempat qaf. Ming qabli contohnya. Okey, sebab kedudukannya jauh sangat dengan nun. Okey, jadi sebutan ikhfa-nya agak sukar nak buat sebenarnya ming qab. Nak jaga supaya tak jelas betul nun tu. Okey. Baik, maka baki 10 huruf lagi dia adalah tahap pertengahan. Dia tak jauh sangat, dia tak dekat sangat. Okey, itu adalah tahap-tahap ikhfa. Okey. Jadi sebenarnya mengambil cara bacaan ni terbaik adalah dengan berguru. Ustazah, Ya saya. tahap ni dia ada nama dia kan, dia ada panggil martabat dia kan. Martabat ula, martabat usta tu ya. Al-ala awsat dengan Awsat dengan apa? Adna. Awsat dengan adna. Al-a'la tinggi. Al-awsat wasata, pertengahan. Tulislah kan. A'la saya tulis ha. Al-ala dan yang tu. Kadata. Okey, martabat a'la, ta dan qa. Adna, kaf dan qaf. Awsat. Okey, ini tengah-tengah. Oh, tengah-tengah ni baki 10 huruf 10 huruf. Kemudian dia ada martabatu Adna. Okey, qaf dan Qaf. nombor 2. Ya, ni apa makna dia tinggi sekali A'la tu tinggi. A'la. Kalau tinggi yang usta tu. Paling dekat dengan nun tu yang paling tinggi kan. Ya. Tapi tak apa, itu tak ada apa. Itu hanya pengetahuan tentang makhraj tu jauh ke dekat. Yang paling penting ambil tentang cara bacaan itu, iaitu tafkhim
dan tarqiq. Dan kita ingat, inilah ya, kita ingat juga poin penting yang saya cakap pada mula-mula tentang ikhfa tadi, ialah bila kita nak baca ikhfa, pertama jaga hujung lidah tak boleh kena makhraj huruf nun. Yang pertamanya. Jadi kalau orang baca Quran, kita nampak orang baca kuntum. Dia dengung tu. Kun, tapi hujung lidah dah naik ke langit. Tempat makhraj nun. Maka tak betul bacaannya. Okey. Kun, dengung tu tak boleh buat. Kun, macam kita baca wajib al-qunnah kan. Nun yang bersyaddah. Nun yang bersyaddah bezanya pada dengung nun yang ini. Nun yang bersyaddah dia jelas bunyi nun dia. Sebab lidah kita pergi ke makhraj nun. Lidah kita hujung naik ke makhraj nun. Tapi bila ikhfa punya dengung, dia lain. Dia tak sama dengan wajib al-qunnah punya. Okay? Okay, jadi tak boleh. Kan? Min tin contohnya kan. Tak boleh lah. Susah kita nak tebalkan to tu nanti. Kita dah jelaskan pada nun. Okay, jadi kita kena jaga. Okay, tu yang pertama. Dan yang kedua, ready lidah pada makhraj huruf selepasnya. Ready lidah kita pada makhraj huruf selepasnya. Ready. Get ready nak sebut. Okay. Baik. Kita tak boleh saya tinggal. Habislah nun mati. Okay, dia ada sebut dekat sini tentang peringatan tentang tanwin bertemu hamzah wasal. Tapi saya dah cerita kot minggu lepas. Kan? Betul? Tanwin bertemu hamzah wasal. Sebab bila saya sebut tentang tanwin itu adalah nun mati, maka kita pun faham nun mati itulah yang kita bariskan dengan baris bawah. Kan? Qauman tu, qaumanillah. Okay, bi'ulamin ismuhu. Okay, adunil mursalin. Itu adalah benda-benda yang saya dah sebut pada minggu lepas. Maka tentang tanda pula. Okay, tanda ikhfa. Salah kan? Tanda ikhfa. Okay, kalau tanda ikhfa ni, dia punya tanwin tidak selari. Dia sama. Dia tak boleh, kita nak berpegang sangat pada tu pun tak boleh. Sebab idgham pun macam tu. Ikhfa dan idgham tanda dia sama. Dengung apa? Baris tanwin dia tidak selari. Kemudian dia untuk tanwin dhammatain, dia guna 99. Dan nun dia juga tak ada tanda. Sama macam idgham. Okay.